Saya nak tanya, kalaulah saudara-saudari fikir balik, apa sebenarnya peninggalan Pakatan Harapan yang kekal sampai hari ini, saudara-saudari? Walaupun kerajaan bertukar, walaupun Perdana Menteri dah ada 2 Perdana Menteri baru, walaupun UMNO Barisan Nasional Najib dah masuk ke dalam pun, tapi tetap ada satu peninggalan Pakatan Harapan yang jasanya ada tiap-tiap hari kepada rakyat Malaysia sekarang. Apa dia? Tol. Bukan semua orang naik tol, lalu tol. Harga minyak, saudara-saudari. Ni saya nak jawab, ni orang-orang gila yang penyokong mak sakau dekat luar, yang ratib tiap-tiap bulan beritahu seksanya, seriknya hidup di bawah 22 bulan Pakatan Harapan. Kepala otak, tidak kerana 22 bulan Pakatan Harapan, minyak kamu isi sekarang harga RM4, saudara-saudari. Atas peninggalan Pakatan Harapan itulah, walaupun harga minyak melonjak dekat dunia, orang yang pakai RON 97 tahulah, RON 97 sekarang RM4. RON 95 masih lagi RM2 doang. Sebabnya ialah, sebelum Najib jatuh dahulu, Najib yang bermati-matian nak hapuskan subsidi. 2009 dia umumkan bahawa tugas dia sebagai Perdana Menteri ialah untuk hapuskan dan perangi subsidi. Tak boleh bagi subsidi kepada rakyat. Mula dia tarik dulu subsidi gula dalam parlimen. Tarik. Subsidi gandum. Tarik tahun 2014. 2015 sebelum dia perkenalkan GST, antara benda yang paling besar dia buat ialah dia hapuskan subsidi minyak. Dia apungkan harga, dan bila subsidi minyak dihapuskan, harga berubah tiap-tiap minggu. Masa tu tak teruk sangat. Sebab harga minyak mentah kekal rendah. Dalam $50, $60. Jadi sebab itu walaupun harga turun naik, paling tinggi zaman Najib dulu dalam RM2.07. Itu pun dah teruk sangat dah, rakyat marah. Orang turun jalan raya, kita protes. Sebab itu daripada 2015 lagi saya kempen kata, kita kena kekalkan subsidi minyak. Sebab subsidi minyak ini menjadi faktor yang selalunya mempengaruhi harga barang yang lain. Kalau subsidi minyak ditarik, dihapuskan macam zaman Najib buat dahulu, masa kita lawan dahulu, maknanya setiap kali harga minyak mentah dunia naik, harga RON 95 naik, bila peniaga dah naikkan harga sekali, dia susah nak turunkan balik. Harga naik, dia tak turunkan balik. Sebab itu, tanggungjawab kerajaan kita kekalkan subsidi minyak. Baiklah, dalam Pakatan Harapan masa itu ada pandangan yang berbeza-beza. Ahli ekonomi dekat luar, dia marah saya, dia kata, ini satu cadangan yang populis, yang nak beli jiwa rakyat, yang akan membangkrupkan negara. Ini bukan cara kerajaan yang bertanggungjawab. Saya faham sebenarnya, kalau kita nak kekalkan subsidi, jumlah besar kepada negara. Betul. Cuma pandangan saya juga daripada dulu ialah, kalau wang itu ada, hasil daripada kekayaan minyak negara, lebih baik wang itu kita pulangkan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Walaupun kerajaan UMNO, Najib masa tu sebelum dia masuk penjara, sebelum dia jatuh, dia kata, bagi kami duit ini, biar kami tarik subsidi, sebab bila kami hapuskan subsidi, kami boleh dapat duit ini untuk bagi BRIM, untuk buat projek, untuk bantu rakyat, untuk bagi duit permata. Tapi saudara-saudari tahu, kalau dia dapat 20 bilion daripada subsidi yang dihapuskan, bila kita kena bayar minyak yang mahal, dia ambil 20 bilion itu, yang dia pulangkan sebagai BRIM mungkin 8 bilion. 12 bilion lagi, dia fikir projek 1, projek 2, projek 3.
Kerajaan UMNO Barisan Nasional kita tahu daripada zaman dulu lagi. Kalau ada duit lebih dalam poket, dia jadi kreatif bab sakau dan curi duit negara. Lagi banyak duit dalam poket kerajaan, lagi banyak dia fikir macam mana nak buat kapal-kapal halimunan. Umum kapal 6 bilion sampai sekarang tak siap-siap. Sebab itu pendirian saya, sebaik yang mungkin selagi kita tak perbaiki sistem negara kita supaya kalau ada wakil rakyat, menteri, adun, pegawai kerajaan yang makan duit, cepat-cepat kena tangkap, terus masuk penjara. Selagi kita tak sampai ke peringkat itu yang terbaik, jangan bagi banyak sangat duit kepada orang politik. Nafsu dia besar. Kat sini lagi lah, kerajaan PAS. Mula sebelum jadi kerajaan isteri 2, lepas jadi kerajaan isteri. Ada yang tambah 2, 3, 4 pun ada. Poket besar, nafsu besar. Biasa semua orang politik macam itu. Kita terpaksa pujuk dalam Pakatan Harapan akhirnya bersetuju bahawa satu janji kita kepada rakyat ialah kalau Pakatan Harapan menang tahun 2018, kita akan menstabilkan harga minyak. Dengan caranya ialah kita tetapkan harga ceiling dan kalau harga minyak mentah dunia naik, melonjak, beza di antara kos dan juga keuntungan yang Petronas, yang Petron, yang Shell kena keluarkan untuk jual minyak 1 liter, kita akan tambah. Kalau 20 sen, 20 sen lah. Kalau 30 sen, 30 sen. Tapi paling kurang, harga petrol tidak turun naik, rakyat dapat kekal. Dan bila harga petrol tidak turun naik, maka harga barang juga kita boleh kawal sedikit sebanyak supaya peniaga tidak terus menaikkan harga setiap kali naik harga minyak. Saya nak tanya saudara-saudari. Lepas 22 bulan, tukar kerajaan, Perdana Menteri seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang UMNO, orang Bersatu, orang PAS beritahu, kita kena tukar kerajaan ni sebab serik dah 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Saya nak tanya, kalau betul keadaan begitu buruk yang macam UMNO Barisan Nasional PAS beritahu, yang kamu sampai sekarang masih lagi menggunakan dasar yang paling utama yang Pakatan Harapan tinggalkan, sebab apa? Kamu masih lagi gunakan formula saya untuk kekalkan harga minyak. Ni malaon-malaon PAS UMNO yang tengah tonton ni. Setiap hari. Paling kurang berterima kasihlah sebab formula akulah kau boleh hantar anak pergi sekolah, Bahlul. Sebab tu saya kata, bila kita dengar orang kata Pakatan Harapan 22 bulan teruk sangat ni, apa yang teruk sangat? Cuba beritahu, apa yang teruk sangat? Nak kata masa Pakatan Harapan dahulu ekonomi lebih buruk daripada sekarang? Tak payah tipu, tengok mata wang. Zaman siapa yang mata wang jatuh mendadak ni? Bukan zaman Pakatan Harapan, saudara-saudari. Ada benda yang kerajaan Pakatan Harapan saya tak setuju. Saya cakap terus terang, orang amanah tak suka, orang DAP tak suka. Orang Bersatu lagi tak sukalah, orang Tun Mahathir. Daripada dulu, kalau saya tak setuju, saya cakap. Tapi kita kena berlaku adil. Tengok ekonomi zaman 22 bulan Pakatan Harapan, tengok mata wang, tengok harga saham, tengok ekonomi keseluruhan, harga barang, banding 22 bulan dahulu dengan semasa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan sekarang kebelakangan ini masa Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Mana lagi teruk? Sudah tentu yang ada sekarang ni jauh lagi teruk daripada yang ada masa 22 bulan dahulu. Jadi kok mananya keadaan kata, kami dah serik dengan 22 bulan Pakatan Harapan. Yang serik dengan 22 bulan Pakatan Harapan, saudara-saudari, tak lain dan tak bukan ialah orang UMNO.
Dia serik sebab selama 60 tahun hidup mereka sakau kekayaan rakyat. Kalau projek peruntukan 200 juta, 100 juta sampai 100 juta dia agihkan sama mereka. Daripada menteri sampai ke bawah adun sampai ketua kampung. Dari segi ketua bahagian sampai ketua pemuda sampai ketua cawangan. Semua hidup mewah dengan hasil rakyat. Sebab itu bila tiba-tiba segala-galanya hilang. Kalau tidak sebelum itu tak payah buat kerja, tak payah fikir. Kerja dia agih duit, guna duit kerajaan, panggil buat projek. Guna kesempatan program-program kerajaan untuk dia masuk tender. Kalau kemah patut 100,000, dia charge 200,000. Sebab itu dia serik. Dia serik bukan sebab keadaan hidup rakyat ni teruk. Dia serik sebab bila Pakatan Harapan menang 2018, 22 bulan, dia tak boleh sakau duit rakyat. Jadi sebab itu saya, kepada orang Kedah nak, kena ingat dengan betul. Ada benda yang saya tak setuju dengan Pakatan Harapan. Dan saya telah sebut. Ada benda yang kalau saya perlu tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tegur dengan terbuka. Saya tegur. Tapi kita juga kena faham bahawa hasil 22 bulan Pakatan Harapan itulah rakyat Malaysia sedikit sebanyak terlindung daripada keadaan yang berlaku di seluruh dunia. Kalau tidak kerana formula yang menstabilkan harga minyak sejak 2018, harga minyak RON adalah RM4 sekarang. Kalau tidak kerana formula itu, harga elektrik sudah melambung naik. Kalau tidak kerana dasar itu, harga barang yang saudara-saudari terpaksa bayar harian melambung naik. Dan kalau tidak kerana itu, sudah tentu rakyat terpaksa bayar sampai RM4 1 liter. Tapi kita akan tengok menteri terus umum projek demi projek. Kerana sekarang ini, kerajaan tak boleh buat apa. Dia terpaksa ambil 70 bilion tiap-tiap tahun untuk subsidi minyak masak, subsidi yang lain-lain. Sebab selepas kena hukum tahun 2018, mereka tak berani dah sentuh subsidi rakyat, saudara-saudari. Jadi kalau orang tanya saya lah, apa sumbangan kamu kepada rakyat? Orang UMNO pas beritahu, alah kamu bukan menteri, kamu tak ada apa. Apalah jasa kamu berbanding dengan bosku Najib Razak. Saudara-saudari, saya tahu bahagian saya. Saya berjuang dalam parti, walaupun saya tak dapat apa, masih begini, dah 20 tahun, tapi saya tahu jasa dan juga sumbangan saya kepada setiap seorang rakyat Malaysia, terutamanya keluarga-keluarga yang miskin di luar bandar. Kalau tidak kerana ketegasan kita memastikan jangan bagi wang lebih kepada kerajaan, saudara-saudari tak merasa harga minyak yang ada sekarang ini kekal RM2.20. Cuma saya nak beritahu, kalau UMNO menang besar lepas ini, saya tak yakin mereka akan kekalkan harga RM2.20 itu. Kalau UMNO menang dalam pilihan raya umum akan datang, saya rasa mereka akan lupa bagaimana pentingnya subsidi minyak, subsidi makanan, subsidi minyak masak kepada rakyat. Mereka akan mula hapuskan satu demi satu